Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nama diberi Siti Nur Najwa binti Muhammad Yusuf. Nombor matrik KID 2105-04114. Program Diploma Pendidikan Islam Kelas 1 Semester 2. InsyaAllah pada hari ini saya akan menerangkan tentang tajuk li'an. Li'an menurut hukum syarak ialah sumpah seorang suami apabila ia menuduh isterinya melakukan zina. Sumpah itu diucapkan sebanyak 4 kali bahawa tuduhan itu benar. Daripada sumpahan yang kelima, ia meminta kutukan daripada Allah Subhanahu Wa Taala sekiranya ia berdusta. Li'an dari segi bahasa ialah menghalau dan menjauhkan, manakala dari segi istilah ialah beberapa perkara tertentu yang digunakan sebagai hujah oleh orang yang terpaksa menuduh orang yang mencemarkan tempat tidurnya dan memberi malu kepadanya sebagai berzina. Okey, seterusnya ialah dalil pensyariatan li'an. Li'an ada disebut di dalam Al-Quran berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, dan orang-orang yang menuduhi isterinya berzina sedangkan mereka tidak ada saksi-saksi yang mengesahkan tuduhannya itu, hanya dirinya sendiri, maka persaksian yang sah pada syarak bagi seseorang yang menuduh itu hendaklah dia bersumpah dengan nama Allah 4 kali bahawa sesungguhnya dia adalah dari orang yang benar. Dan sumpah yang kelima hendaklah dia berkata bahawa laknat Allah akan menimpa dirinya jika dia daripada orang-orang yang berdusta. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Salah bin Sa'id As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna wa kafilul yatimu fil jannah hakadha wa asyara bis sababah wal wasata wa faraju bainahuma syai'an. Maksudnya diriwayatkan dari Sahl bin Sa'id Al-Sa'idi radhiyallahu anhu, Rasulullah pernah bersabda, aku dan orang yang memelihara anak yatim adalah seperti di syurga. Nabi SAW memperlihatkan jari tengah dan telunjuknya lalu meregangkannya. Sekian, saya teruskan kepada pembentang yang seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Anishira binti Nur Azmi. Saya dari Diploma Pendidikan Islam Kelas 1 Semester 2. Nombor matrik saya KID 21050440. Saya akan membentangkan tentang tajuk li'an. Yang pertama, syarat-syarat sah li'an. Untuk menjadikan li'an itu sah, mestilah mengikut syarat-syarat berikut. Qazaf, yang bermaksud suami menuduh isterinya berzina, berlaku lebih dahulu daripada li'an. Li'an tersebut tidak sah. Li'an suami mendahului li'an isteri. Yang pertama, li'an suami mendahului li'an isteri. Yang kedua, kedua-dua suami isteri mesti menyebut perkataan-perkataan li'an. Jika salah seorang menukar lafaz penyaksian dengan lafaz lain seperti aku bersumpah, atau dia menukarkan perkataan laknat kepada perkataan murka dan sebaliknya. Ini kerana lafaz li'an diterangkan dengan jelas dalam Al-Quran dan mesti digunakan semasa melakukan li'an. Yang ketiga, kelima-lima penyaksian iaitu lafaz li'an yang disebut sebanyak 5 kali hendaklah disebut dengan mu'allad atau berturut-turut. Oleh itu, ia tidak boleh dipisahkan oleh sebarang perkara yang dianggap huruf sebagai pemisah. Yang keempat, hakim wajib menasihatkan kedua-dua pasangan supaya tidak berbohong. Sebagai contoh, perhitungan sebenar kamu terserah kepada Allah. Salah seorang daripada kamu adalah pembohong. Adakah sesiapa yang ingin bertaubat? Seterusnya, sebab-sebab berlakunya li'an. Li'an terjadi melalui 2 sebab, iaitu yang pertama, suami menuduh isterinya berzina tetapi suami tidak dapat mengemukakan 4 orang saksi untuk menguatkan tuduhannya. Jika tuduhan itu benar dan nyata tentang isterinya melakukan zina, seperti suaminya melihat sendiri isterinya berzina atau isterinya sendiri yang mengaku bahawa dia telah melakukan zina dan pengakuannya diterima serta dibenarkan dengan keterangan-keterangan yang jelas berserta dengan bukti.
Maka dalam masalah ini, sebaik-baiknya suami menceraikan isterinya tanpa li'an. Yang kedua, suami tidak mengakui atau menolak anak yang dikandung isterinya. Contohnya, suami mengaku belum pernah menyetubuhi isterinya semenjak dari akad nikah atau isterinya melahirkan anak sebelum sampai 6 bulan dari persetubuhan mereka. Seterusnya, kesan-kesan li'an. Kesan-kesan yang akan timbul apabila berlakunya li'an ialah: yang pertama, gugur had qazaf daripada suami. Had qazaf itu akan dijatuhkan kepada isteri yang telah dili'ankan. Yang kedua, wajib had zina ke atas isteri yang tidak meli'an suaminya. Jika isteri itu meli'an suaminya, maka gugurlah had zina tersebut daripada isteri. Yang ketiga, bercerai di antara suami isteri selama-lamanya sebagai talak bain. Yang keempat, tidak boleh dinasabkan anak yang tidak diakui oleh suami yang meli'an isterinya kepada suami tersebut. Jika suami menolak anak itu pada li'annya, walau bagaimanapun anak itu tetap menjadi nasab kepada isteri yang dili'an. Yang terakhir, hikmah disyariatkan li'an. Hukum li'an berbeza dengan kandungan hukum qazaf, yang bermaksud menuduh lelaki atau perempuan yang suci berzina. Dalam hukum qazaf, penuduh dikenakan dengan hukuman hudud. Secara hukumnya, tertuduh disabitkan tidak melakukan kesalahan yang dituduh oleh penuduh. Malah, adab Islam menuntut supaya seseorang Muslim menutup keaiban atau keburukan orang lain yang terdedah kepadanya. Islam berpada dengan memberi nasihat secara diam-diam tanpa diwar-warkan kepada orang ramai. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mawaddah binti Samsudin, bernombor menteri KID 21050428. Baiklah, saya akan sambung kepada hikmah dan kesimpulan bagi tajuk li'an ini. Baiklah, hikmah yang pertama adalah suami dapat mencari jalan penyelesaian dengan adil. Maksudnya di sini adalah apabila berlakunya permasalahan li'an ini, ia akan diselesaikan dan suami dan isteri akan mengangkat sumpah di depan kadi dan akan diutuk dan dia akan diputuskan oleh kadi itu sendiri. Jadi tidaklah nanti keputusan li'an ini berat sebelah ataupun tidak dapat diselesaikan dengan tidak adil, kerana apabila perkara ini dibawa oleh kadi dan kadi akan menyelesaikan, jadi suami tidaklah keping-kepingan nanti apabila dia mengatakan isterinya dan menuduh isteri berzina, tetapi tiada siapa yang dapat mempercayainya. Jadi jika dengan adanya li'an ini dan akan dipimpin oleh kadi, maka perkara ini dapat diselesaikan secara adil dan suami juga dapat selesaikan masalah ini secara adil. Baiklah, seterusnya kedua adalah isteri dapat menjaga maruahnya. Baiklah, di sini apabila li'an ini macam mana apabila isteri dapat menjaga maruahnya adalah dengan suami telah menuduh isterinya berzina. Dan apabila waktu mengangkat sumpah, jika suami betul-betul memang menuduh isteri berzina, maka suami akan mengangkat sumpah sebanyak 5 kali. Dan jika perkara ini tidak betul, suami tidak mengangkat sumpah dan sebenarnya perkara ini adalah tipu, maksudnya isteri sebenarnya maruahnya tidak cemas. Sebenarnya dia jika betul dia tidak berzina dan dengan cara itu, maka maruah isteri akan lagi terjagalah, lebih terjaga. Maksudnya di situ tidak benar yang dia telah berzina dan suaminya menuduh berzina, sebenarnya suaminya telah berbohong. Dan yang ketiga adalah suami dapat mempertahankan kesucian nasabnya. Baiklah, di sini
suami li'an, apabila berlakunya li'an, ditakuti bahawa apabila isteri itu mengandung dan suami telah mengatakan li'an, dikuatiri bahawa anak yang dikandung oleh isteri itu adalah milik lelaki lain ataupun bukan daripada suaminya. Jadi apabila perkara li'an ini disahkan dan perkara li'an ini terjadi antara suami isteri dan betul, jadi suami dapatlah menjaga nasabnya. Jika didiamkan saja perkara ini dan sebenarnya lelaki itu isteri itu telah curang dan tidak berlakunya li'an ini, maka dikuatiri anak itu sebenarnya adalah anak wanita dan bukannya anak suami itu, dan kemudian mungkin akan menyebabkan masalah dalam pembahagian harta pusaka nanti dan sebagainya. Jadi yang ketiga ini adalah suami dapat menjaga nasabnya supaya nanti tiadalah berlakunya perselisihan antara dan kefahaman antara keturunan suami ini, keturunan suami pada masa akan datang. Baiklah, kesimpulan bagi tajuk li'an ini adalah yang pertama, jika berlakunya li'an, anak yang dikandung oleh isteri tidak akan dinasabkan kepada bapanya dan tidak akan dinasabkan bapa, dan isteri juga tidak akan mendapat harta suami lah apabila bercerai nanti. Dan kemudian kesimpulannya adalah jika berlakunya perkara seperti li'an ini, lebih baik melakukan dulu ujian seperti ujian DNA untuk mengesahkan bahawa anak yang dikandung tersebut adalah anak suami. Dan isteri juga tidak boleh berkahwin dengan suami buat selama-lamanya, dan hubungan ini tidak boleh. Jika suami hendak berkahwin juga dengan isteri yang dili'annya, maka isteri perlu berkahwin dahulu dengan lelaki lain ataupun dipanggil sebagai Cina buta, berkahwin dan melakukan persetubuhan, kemudian bercerai, kemudian barulah boleh suami yang dahulu berkahwin dengannya. Jadi kesimpulannya, li'an ini adalah suatu perkara yang tidak boleh dibuat dengan keputusan yang terburu-buru, dan perlulah dilakukan dan perlulah dipikirkan dengan sebaiknya sebelum melakukan li'an ini. Jadi sekian saja daripada saya. Saya mohon maaf atas segala kesilapan sepanjang video ini berjalan. Sekian.